الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan-larangan Allah, baik yang berbentuk kemungkaran maupun perkara-perkara yang maksiat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, laula murabbi ma araftu rabbi, jika tidak kerana guruku, niscaya aku tidak akan mengenal Tuhanku. Kalimah yang sering kali kita mendengar setiap tahun apabila menjelang 16 Mei, bagi menggambarkan betapa pentingnya seorang guru yang berperanan mengenalkan kita kepada Tuhan kita. Dan tanpa seorang guru, niscaya kita akan menjadi seorang yang sesat. Maka pada hari ini bersempena dengan sambutan Hari Guru yang disambut setiap tahun pada 16 Mei, mimbar masjid turut mengambil kesempatan untuk membicarakan khutbah yang bertajuk Guru Berkualiti Melahirkan Generasi Rabbani. Menurut tafsir pimpinan Rahman, tafsir pimpinan Ar-Rahman menyatakan bahawa Rabbani bermaksud menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal yang sempurna. Oleh itu, generasi Rabbani ialah masyarakat dan murid-murid yang dididik pada hari ini dengan ilmu fardu ain yang berasaskan akidah, syariah dan akhlak yang dapat menyelamatkan mereka daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hasil dari didikan seorang guru yang beramalkan ilmu yang disampaikannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan masyarakat Rabbani melalui firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 79 yang berbunyi, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqul lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Yang bermaksud, tidak sepatutnya bagi seseorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kitab dan juga hikmah, yakni kebijaksanaan dan juga kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah aku selain daripada Allah. Akan tetapi dia hendaklah berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu selalu mengajarkan isi kitab Allah dan disebabkan kamu sentiasa mempelajarinya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru insani boleh diterjemahkan sebagai satu usaha untuk membangkitkan roh dan jiwa para guru ke arah memartabatkan profesi keguruan berasaskan falsafah pendidikan guru. Dia juga memfokuskan kesediaan para guru mendokong aspirasi falsafah pendidikan guru dengan memberikan penekanan kepada jati diri dan kenegaraan, roh dan jiwa guru
serta pengetahuan dan kemahiran. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan satu kedudukan atau martabat yang tinggi kepada para guru yang telah dikurniakan ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi, yang merupakan petikan daripada surah Al-Mujadalah ayat 11, yang bermaksud bahawa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Guru merupakan pekerjaan yang mulia, dan peranan guru yang mengolah tingkah laku manusia yang dianggap sebagai sebaik-baik kejadian haruslah mematuhi etika profesion keguruan yang telah digariskan. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, sifat idealistik terhadap profesion keguruan termasuklah beriman, berilmu, beramal dan juga mendidik. Seseorang guru merupakan insan profesional yang bertanggungjawab mendidik dan mengajar anak-anak didik dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, sama ada secara formal maupun secara tidak formal. Maka dengan peranan yang sangat mulia ini, maka anak bangsa hari ini maupun generasi yang akan datang boleh dibentuk menjadi sebuah masyarakat madani yang menepati acuan Islam. Dalam hal ini, kalau kita imbas kembali kata-kata Luqmanul Hakim yang pernah berpesan kepada anaknya melalui kata-katanya, "Wahai anakku, duduklah bersama para ulama dan dampingilah mereka, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan setiap hati dengan cahaya kebijaksanaan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan muka bumi dengan hujan yang lebat turun dari langit." Oleh yang demikian, dengan sifat insani yang dimiliki oleh para guru, maka anak-anak sepatutnya mendampingi mereka agar dapat dibentuk dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dan menjadi manusia yang bersifat hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan bumi, termasuklah semut di dalam sarangnya dan juga ikan-ikan di laut, sentiasa mendoakan ke atas para guru yang mengajar manusia kepada kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Islam telah menggariskan secara jelas kaedah yang boleh menyelamatkan umat manusia. Dengan merujuk kepada surah Luqman ayat 13 hingga 19, kita akan memperolehi dan mendapati garis panduan yang jelas untuk membina generasi baru yang bersifat Rabbani. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Luqman ayat 13, "Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah adalah satu kezaliman yang amat besar." Inilah asas kepada pembentukan watak perilaku manusia yang sejati, dan tidak ada kemusnahan yang paling besar melainkan dengan melakukan perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, generasi yang diharapkan ialah generasi yang selamat akidahnya, yang mendirikan salat serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, warga guru yang beriman, yang beramal dan juga sebagai penyelamat ummah hendaklah memiliki sifat-sifat yang akan saya sebutkan nanti. Iaitu yang pertama, guru-guru perlulah mempunyai sifat zuhud
iaitu tidak memikirkan soal penghormatan dan balasan ataupun habuan yang berbentuk kebendaan, tetapi sebaliknya ikhlas mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tazkiyatun nafs, iaitu guru-guru perlu mempunyai jiwa yang bersih dan murni, yang bersih daripada segala bentuk penyelewengan akidah, penyelewengan syariat dan juga akhlak, dan juga penyelewengan adat. Mempunyai kepribadian yang tinggi, yang tidak angkuh, jauh daripada sifat riya, ujub dan segala bentuk sifat-sifat mazmumah yang tercela. Yang ketiga, guru-guru perlu mempunyai kehebatan dan kehormatan. Bermaksud perlu mempunyai sifat rendah diri, mampu bergaul dan menangani murid, serta mempunyai sifat keibubapaan yang penyayang. Yang keempat, perlu mempunyai sifat kompeten atau mempunyai kecekapan. Guru yang kompeten adalah tunjang utama kepada pencapaian akademik murid. Jadikan ilmu fardu ain, iaitu akidah, syariat dan juga akhlak sebagai teras dan keutamaan, kerana ia dapat menyelamatkan dirinya dan anak didiknya daripada api neraka. Muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai akhir khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan ibrah seperti berikut. Yang pertama, kita hendaklah yakin bahawa ilmu yang bermanfaat akan menyelamatkan ummah daripada api neraka. Yang kedua, teman-teman sahabat-sahabat yang menjadi guru hendaklah benar-benar ikhlas dalam mendidik keluarga, anak murid dan juga masyarakat. Yang ketiga, kita hendaklah yakin bahawa kebajikan dalam mengajar ilmu pengetahuan menjanjikan pahala yang tidak akan terputus walaupun dengan kematian sekalipun. Bahkan selepas kematian sekalipun, segala ilmu yang dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka pahalanya akan mengalir terus-menerus kepada para guru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami memutuskan para rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan ketaatan kepadanya dan kita jauhkan diri daripada perbuatan yang keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan yang khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, yang menyatukan dan menjadi nadi kepada kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.